Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Imania Fahim dan pada hari ini saya akan berkongsi satu cara pimpinan Rasulullah yang tak ramai orang tahu ataupun mungkin kita jarang-jarang dengar, dengan harapan agar video ini dapat membuka mata dan memberi manfaat kepada yang menonton. Baik, sebagai permulaannya, kita semua sedia maklum bahawa pemimpin terbaik yang wajar dicontohi adalah baginda Muhammad SAW. Baginda yang berpuatakan, seorang yang adil, seorang yang tegas, amanah, jujur, mahabbah. Itulah baginda. Tetapi rupa-rupanya dalam Al-Quran, Allah juga ada menyebutkan dua sifat pemimpin yang turut patut menjadi penilaian. Berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah, Abu Dhar datang berjumpa kepada Nabi. Abu Dhar ni dia cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kau berikan aku jawatan. Berilah aku jawatan, aku nak memimpin." Rasulullah kata apa? "Tidak Abu Dhar, aku tidak akan beri kau jawatan." Jadi Abu Dhar ni pelik, kenapa Rasulullah reject dia? Sedangkan Abu Dhar ni rapat dengan Rasulullah. Abu Dhar juga seorang yang baik, seorang yang amanah, seorang yang boleh dipercayai. Tetapi kurangnya Abu Dhar kerana Abu Dhar ni lemah tubuhnya. Jadi tindakan Rasulullah ini adalah berlandaskan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Inna khayra man istajartal qawiyyul amin." Dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang patut diangkat adalah mereka yang kuat tubuhnya dan mereka yang bersifat amanah. Jadi tidak cukup kalau seseorang itu kuat tetapi tidak amanah, ataupun mungkin dia amanah tetapi tidak kuat, apatah lagi jika tiada kedua-duanya. Selain itu, Rasulullah ada menggunakan satu teknik ketika memimpin, iaitu meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Suka untuk saya kongsikan satu kisah ketika pembukaan kota Mekah. Setelah semua berhala di sekeliling Kaabah dihancurkan, Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan adzan di atas Kaabah. Pernah tak terfikir kenapa Bilal? Kerana Bilal ni dia adalah orang yang berkulit hitam. Bilal ni juga dipelat huruf Shin. Tidak sempurna sebutannya. And of course, Rasulullah ada ramai lagi sahabat yang sempurna sebutannya. Tapi kenapa Rasulullah pilih Bilal? Tindakan Rasulullah ini adalah kerana ketika itu, masyarakat ketika itu, mereka meletak-letakkan manusia. Meletakkan manusia berdasarkan pangkat dan kedudukan. Pada tingkat yang pertama, mereka meletakkan bangsa Arab Quraisy. Yang kedua, bangsa Arab tapi bukan Quraisy. Yang ketiga, orang bukan Arab. Yang keempat, orang berkulit hitam. Dan yang terakhir adalah hamba. Jadi nak dikirakan Bilal pada ketika itu adalah pada tangga yang keempat. Dua tangga tercorot. Bagi mereka tiada kedudukan, tidak patut dipandang dan tiada harga. Jadi tujuan Nabi mengarahkan Bilal untuk azan adalah kerana Nabi ingin menghancurkan tangga tersebut. Kata Nabi apa? "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kamu semua daripada Adam dan Adam itu asalnya daripada tanah. Jadi tidak perlu untuk membuat satu tangga yang meminta-mintakan manusia, meletakkan manusia berdasarkan pangkat dan kedudukan, berdasarkan warna kulit dan agama. Sedangkan Allah memandang kita, Tuhan memandang kita semuanya sama. Betapa cantiknya Nabi menyisipkan pesanan dalam tindakan. Dan cantiknya Nabi meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Sama juga macam pemimpin. Sebab itu penting bagi seseorang pemimpin untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan anak-anak buah, meletakkan mereka di posisi yang sesuai dengannya dan memberi tugasan berdasarkan kemahiran mereka, supaya hasil kerja tersebut dapat menaikkan profil si ketua, profil anak buah tersebut dan sekaligus profil organisasi. Percaya atau tidak, teknik yang Rasulullah gunakan ini kita boleh aplikasikan pada diri kita sendiri. Saya bagi contoh mudah. Jikalau seorang student ini lebihnya pada sudut bahasa, dia ni memang jenis yang boleh bercakap di hadapan, susunan katanya sangat cantik, dan lemah dia ni pada sudut nombor. Mungkin maths ni tu dia agak slow. Dan student ini dia menyertai minggu bahasa, InsyaAllah dia akan berjaya. Tetapi kalau student yang lemahnya pada numbering, dia menyertai carnival maths, dia memang tak akan berjaya. Bukan tak akan, tapi susah untuk berjaya. Sebab itu penting untuk kita tahu mana lebih, mana kurangnya diri, meletakkan diri di tempat yang betul, tempat yang kita boleh survive. Dan percayalah, pergilah mana-mana sekalipun, kalau kita pandai untuk menggunakan teknik Rasulullah ini, meletakkan benda yang betul di tempat yang betul, kita akan berjaya walau di mana sahaja kita berada. Pentingnya untuk mengenali diri sendiri. Sebagai penutup bicara, ingatlah bahawa orang-orang hebat di sekeliling kita ni, mereka bukanlah lahir-lahir terus hebat. Mereka ini adalah orang yang pernah gagal, pernah jatuh berkali-kali dan bangkit menggunakan kegagalan tersebut sebagai batu loncatan untuk pergi lebih jauh. Semuanya pernah jatuh dalam kehidupan. Itulah mereka yang belajar daripada kesilapan dan belajar daripada pengalaman. Selagi mana kita bernafas, selagi mana kita bergelar sebagai seorang hamba, Allah akan sentiasa menurunkan ujian. Dan bersangka baik dengan Tuhan itu sangat-sangat penting.
Ingat janji Allah dalam Al-Quran. Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah menurunkan ujian, satu-satu ujian pada hamba-Nya itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Maksudnya setiap apa yang kita lalui itu sebenarnya kita boleh handle. Kalau kita tahu cara, mana silapnya, mana yang nak betulnya, kita akan dapat handle. Bersangka baik dengan Tuhan, ada something yang Tuhan nak bagi kepada kita. Okey? Jadi nampaknya anda telah menggunakan 5 ke 6 minit anda dengan perkara yang bermanfaat. Kongsikan pada yang lain. Kalau tak dapat 50%, dapat 80% pun okey. Stay safe, banyakkan minum air som. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye.